اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung kitab Tuhfatul Raghibin muka surat 7. Baris yang ke-14 dari bawah. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan barang siapa ingkari ia barang siapa akan baksi, artinya menghidupkan sekalian orang yang mati, atau engkar ia orang akan syurga atau neraka, atau hisab atau pahala atau seksa, atau dibenarkannya sekalian yang tersebut itu, tetapi katanya yang digendaki itu bukan maknanya, makna lain, atau berkata ia seorang, segala imam itu terlebih daripada segala anbiya, maka orang itu jadi kafir wal iyazabillah. Sambung lagi pengajian kitab Tuhfatul Raghibin berkaitan dengan contoh-contoh bagaimana seorang tu boleh keluar daripada Islam, atau dipanggil murtad, atau dipanggil riddah, atau dipanggil batal akidah. Hak sala kita sebut jadi kafir, sama je. Dia kata, dan barang siapa engkar ia akan baksi, artinya menghidupkan sekalian orang yang mati, maka jadi kafir. Al-ba'su maknanya bangkit. Asalnya makna bangkit, ya. Kalau hari kiamat juga dipanggil yaumul ba'si. Hari kiamat dengan hari akhirat dua nama paling popular. Dia ada lebih kurang 100 nama. Hak paling sahih dua, hari kiamat dan hari akhirat. Pasal apa panggil hari kiamat? Kerana bangun belaka. Kiam tu makna bangun. Pasal apa panggil akhirat? Dia last sekali. Dia juga dipanggil yaumul ba'si, hari bangkit. Apa yang bangkitnya? Kuih bangkit. Manusia dibangkitkan daripada kubur. Tanang berbagai-bagai kubur, bangkit di pada bumi yang satu, namanya bumi mahsyar. Bilakah hari bangkit ini? Tahu ke tak? Tak tahu dan tahu. Benda tak tahunya hari apa? Yang tak tahunya pukul berapa, yang tak tahunya tahun berapa, yang tahunya setelah ditiup sangkakala yang kedua. Malaikat yang tiup sangkakala, malaikat benda cik mak? Malaikat maut. Ya tak sahih. Isra kan Israel, Israfil. Tak apa, dah ingat. Belajar dah ingat. Banyak urusan bering gitu, jadi dah ingat. Malaikat Israfil. Disebut di dalam hadis tiupnya 2 kali. Tiup yang pertama, tiup binasa langit dan bumi ni, hari akhirat. Orang putih panggil the dome, hari terakhir. Nampak? Maka bila tiup yang pertama, hancur binasa habis. Kullu man alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bila tiup dah sangka kala, yang ini hari akhirat kat dia, hari acur langit bumi, semua yang pada alam ini fan. Fan ni maknanya hacur lebur habis, binasa, bunuh habis. Yang kekal hanyalah Tuhanmu yang hidup tidak mati-mati. Kemudian ditiup sangka kala yang kedua. Pendek cerita, tiup kali yang kedua, tiup tu bangkit manusia daripada kubur di padang mahsyar. Tanang Cenering bangkit padang mahsyar, tanang Rusila bangkit padang mahsyar, tanang Putrajaya pun bangkit padang mahsyar, tanang kubur Bangkit pun bangkit di padang mahsyar. Nampak tak? Jadi bangkit, bangun daripada kubur masing-masing. Yang mula-mula bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi lain tak bangkit lagi. Dia cerita hari kiamat ni jangan tokok tambah. Dia kena mari Quran, mari hadis, baru kita cerita. Jangan macam fiqh lain. Fiqh kita boleh ijtihad, boleh beri pandangan. Kita boleh fatwa mufti. Dia kalau bab hari kiamat dia tak ada fatwa-fatwa. Dia nah je. Maka Nabi bangun dulu. Makhluk yang mulia Nabi. Lepas Nabi-Nabi ni para malaikat mulia. Nampak? Ini pandangan sebahagian ulama ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada Allah, makhluk belaka. Allah Khaliq dia panggil. Khaliq pencipta. Lain pada tu makhlukun, maf'ulun, makhlukun yang kena cipta. Maka segala yang kena cipta makhluklah. Yang paling afdal ialah para nabi dan para rasul. Dan siapa nombor satu paling afdal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada para nabi, hak mana pula makhluk afdal kita ni sini ni? Dak, para malaikat Allah. Lepas para malaikat, sahabat-sahabat nabi masing-masing. Sahabat nabi kita, sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Zakaria, sahabat-sahabat dia, ashab. Maka kerana makhluk yang paling mulia, yang paling afdal, diberi keistimewaan bangkit dulu di padang mahsyar. Kubur kita tanam sini, ada kubur di padang mahsyar ni. Bukan kubur mana ada belendang, ada nesang. Ada manusia yang duduk di dalam tanah di bumi mahsyar. Tunggu tiup sangkakala. Dan Tuhan wak pindah ke mana gitu mayat-mayat daripada Cenering wak pergi ke atas langit padang mahsyar. Faham lagi? Tu tak usah tanya mudah ajalah. Tak? Macam kita mari sini dah kita mari kan ni dari rumah. Motosikal. Dah kalau Allah izin siapa tak? Tak dapat. Kalau Allah tak izin siapa tak? Tak dapat. Kita mari bukan motosikal ambil kita duduk tama motosikal naik tama. Naik. Apa? Faham? Dah. Allah beri keizinan. Bila Allah izin siapa? Kalau Allah tak izin dekat tak dapat. Rajin tak kita nak pergi dekat tak dapat. Nak pergi dapur sepak. Duduk tengah rumah. Gini duduk pegang ke kaki. Bukan 15 kilo, bukan 5,000 kilo daripada ruang tamu nak pergi dapur. Rajin tak? Duduk tengah itu tu. Aduh, sepak. Tuhan tak izin. Kalau Tuhan izin, seekor kucing, tuang dia bawa daripada East Coast Amerika ke West Coast California. Jarak lebih kurang 5,000 kilo. Jadi jalan balik rumah saudara guana kucing tu tubik dari kereta. Faham lagi? Kucing tu tubik daripada kereta. Jadi cari, sari tak jumpa, tinggal. Setelah duduk 2 minggu di West Coast di California, balik semula ke Washington, 5,000 km. Kucing tu balik semula turut cari tuan rumah 13 bulan jalan kaki. Faham lagi? Dengan izin Allah.
Kucing ada GPL. Balik bukan dekat. Dia East Coast ke West Coast, macam patah barat daripada patah timur, patah barat, jarak dia lebih kurang 300 kilo. Lebih kurang. Lagi. Lebih kurang 300 kilo. Dia 5,000 kilo. Dengan izin Allah. Kalau Allah dah izin, Masya Allahu kana, pegang hama siapa akan mampu. Masya Allahu kana, jika Allah kehendak berlaku. Pegang tu. Dia tak kehendak, wa ma lam yasha lam yakun, jika Allah tak berkehendak tidak akan berlaku. Bayang kucing jalan kaki setahun lebih. Jumpa. Nampak? Jumpa rumah. Maka mudahlah bagi Allah membangkitkan kita di padang mahsyar. Mu tahu mana Nabi bangkit dulu? Tak sangat ikut tubik muluk. Nabi khabar. Nabi khabar. Nabi khabar ni. Khabar ke rumah? Tak, khabar ke sahabat dia. Tidak khabar ke kita. Sahabat ni yang menyampaikan balighu anni walau ayah. Nabi kata ke sahabatmu, tolong sampaikan daripada aku kepada orang lain walaupun sepatah. Maka siapa ke kita? Duduk dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Muslim, kitab Ibnu Majah. Siapa ke kita? Nabi kata ana awwalu man insyaqqal qabru yaumal qiyamah atau kama qala, aku orang yang pertama terbelah kubur di padang mahsyar hari kiamat. Lalu Nabi bangun, Nabi sapu pasir kubur di atas kepala baginda. Nabi kebah gitu. Panjang hadis, wak mari persalinan dengan pakaian ahli syurga dan sebagainya. Kerana hari besar tu kan, nak beripung, Nabi ni bawa wak mari panji-panji, liwaul hamdi, bendera. Nak umat nak kumpul, hak ikut Nabi duduk belakang Nabi, hak lawan Nabi duduk kat dera pengaung. Mu pilih nak duduk dera ni. Betul tak? Betul tak? Pilih kan. Dah boleh marah kau orang. Mu nak ikut pengaung, Allah lagi ya. Tak ada masalah. Lawan Islam kan? Nabi sapu kepala daripada pasir kubur atas kepala Nabi. Sapu. Orang pertama bangkit. Kita ada lagi. Duduk dalam tanah lagi. Itu hari Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Lalu bangkitlah kita. Dah macam mana kita boleh jadi semula tubuh hancur lebur dah. Ajibuz zambi. Nama benda ni sebut dalam hadis. Bila ditanam mayat dalam kubur, bahan di ikan paus, bahan di rimah, acur bahan di buaya, yang tidak acur satu walaupun berbilion tahun. Namanya ajbuz zambi, satu butir yang kecil halus duduk kat sulbi belakang tiap manusia. Tulang ekor manusia ujung. Nampak? Jadi nak tengok gambar korok kering kaki orang. Hak ujung tu dia panggil ajbuz zambi, ujung. Dia halus macam butir sawi. Hak tu tidak acur. Hak tu terbit benih balik, hidup menjadi manusia, bangkit di padang mahsyar. Sebab bila ditiup sekekala kedua, maka didatangkan roh masing-masing kepada jasad. Jasad yang berupa ajbuz zambi. Jadi orang kata tak ada hari kebangkitan, bangkit pergi mati belaka dah. Kafir. Nampak? Habis cerita. Dia terbiar kafir pun. Secara. Lagi tak ada masalah. Bukan kata kita nak boleh lembu 3 ekor. Tak. Kalau mu mengucap mula jadi aku boleh lembu 3 ekor. Tu hakmu lah. Apa mangsya apa liyakut. Orang siapa yang nak kafir tu, kafir. Tak ada masalah. Orang nak buat hukum hudud, orang nak sokong tambah sokong sudah. Bukan tak sokong hukum hudud jadi tubik tuak atas mata, jadi makan jadi berok cirik. Dia macam biasa kok. Betul tak? Lawan Quran, lawan hudud, lawan Nabi, lawan ulama, biasa makan kenyang kau. Dia bukan tempat balas sini. Atau engkar ia akan syurga atau neraka. Derak syurga neraka, bawa belaka kafir. Dah tinggal.
Dak leh awak kata gini syurga neraka tak ada jadi kafir. Biar mundur dia apa? Nak larilah. Kalau dia kata, "Oh, minta maaf saya salah cakap gitu." Ha. Ngucap mula. Faham? Dia marah kita, "Kau anda aku lah jadi kafir jadi apa?" Mundur dia apa? Kita pun lari tak payah balah. Faham? Banyak kerja kita nak buat. Baik kita pergi beratur bering. Faham tak? Pada duk layang dia, kita kan bodoh jadi kafir dah dia langgar kau. Faham? Takkan kita nak pergi minta apung tak? Banyak kerja lagi. Banyak kerja Cik Mat. Banyak. Orang kafir percaya syurga neraka. Ada lagu orang putih dia sebut heaven. Lagu dia. Maknanya dia sebut heaven tu, see you in heaven. Ayah dia cerita putih, dia nak mati dah. Faham tak? Anak-anak dia mari atau kasih dia nak mati, kasih puan mari duduk dekat kat paku kepala ni hero nak mati dah. Ini lenyek di gajah. Jadi hero puan kata see you in heaven. Nampak? Ada tak? Lagu orang putih Kristian terkawat lagu. Dia percaya maknanya ada syurga di akhirat nanti. Betul tak? Orang Hindu percaya ada syurga. Percaya, orang Hindu percaya. Bila kita baik, masuk syurga. Kita tak ada baik, itu neraka masuk. Kata gitu. Oh nanti mau di pintu syurga. Orang Hindu tu. Jadi ada bodoh lagi daripada orang ni hok percaya ke dia pergi kata tak ada syurga neraka. Maka kafir. Tak ada masalah. Atau hisab. Tak ada hari hisab. Hisab ni makna kira. Dulu masa kita cek-cek kalau rendah, dia tak panggil ilmu hisab, ilmu kira-kira. Ilmu kira-kira. Betul tak? Zaman dulu ilmu kira-kira. Masuk tahun 80-an 90-an matematik. Ilmu hisab. Learning matematik. Banyak dah bahasa orang putih masuk dalam bahasa Melayu. Tahun 90-an itu nak perjuangkan bahasa Malaysia. Korok kering mun. Lini tengok banyak tak bahasa orang putih guna dalam warta berita. Banyak tak? Pelajar-pelajar harus memberi fokus. Fokus tu, wahai cikgu, bahasa Malaysia tu bukan bahasa Malaysia, itu bahasa orang putih, korok kering. Jadi duk ajar benda-benda lagu tu. Bukan salah. Dalam bahasa Malaysia guna bahasa Malaysia. Betul tak? Subjektif, objektif, bahasa Malaysia ke bahasa apa? Ada. Kita yang membunuh bahasa kita sendiri. Nak jadi menteri, ingat bodoh. Betul tak? Ramai mana lagi profesor-profesor kita yang lebih faham tentang bahasa kita. Latih dia jadi menteri. Betul tak? Ramai mana kita ahli pakar-pakar bahasa. Bukan kita nak suruh masuk untuk guru. Jauh. Pakar-pakar bahasa Malaysia. Yang menegur menteri-menteri sekarang, kenapa dibenarkan bahasa orang putih begitu banyak serat gati bahasa Melayu. Ada. Dodang kita, dodang. Naik sekor kau pening, naik sekor kau pening. Lah pasal kita salah. Kita salah. Kita mulai ada ramai-ramai 40 orang naik bas. Kita suruh orang mabuk dia bas. Faham tak? Terjun bangunan, terjunnya batang abah muak lagi. Gitu juga. Contoh. Jadi acul leburlah bahasa kita. Atau pahala atau seksa atau dibenarkan sekian tersebut itu, tapi dikatanya kehendakkan itu bukan maknanya. Dia kata hari kiamat ni memanglah ada, tapi bukan makna yang sebut yang mufaham Al-Quran tu, makna lain. Dia nak takwil kot lain. Jadi kafir. Maka atau berkata segala imam itu terlebih daripada segala anbiya, macam pegangan puak Syiah. Puak Syiah hak pegang pada imam. Imam 12. Siapa kata imam 12 ni lebih baik daripada Nabi? Jadi kafir. Imam ni pemimpin je. Nampak? Dia bukan Nabi. Manusia yang paling mulia para Nabi.
Kita ada pemimpin, ada menteri, ada tok guru ke, faham tak? Jangan kita anggap lebih baik dari Nabi. Nak puji pemimpin pun jangan sampai setara Nabi. Tetapi syarat yang tersebut itu jika diketahuinya akan makna barang yang dikatanya akan barang. Dia pun jika tiada seorang mengatakan makna barang yang dikatanya kata barang, katanya seorang kerana baru masuk Islam atau kerana jauh ia daripada orang Islam, maka tiada jadi kafir kerana uzur ni. Dia kata tak ada ni hari-hari kiamat ni, tak ada. Tiba-tiba dia orang baru masuk Islam. Dia komunis baru masuk Islam. Tak dah belajar lagi. Dia kata gitu, tak kafir. Kan dia tak tahu benda dia kata. Tapi kalau orang yang tahu dah, dia pergi nafi juga, maka jadi kafir. Atau dia masuk Islam, orang yang ajar dia masuk Islam hanya ajar dia buat semayang. Mu semayang 5 waktu, baca Fatihah, rokok gini, bulan Ramadan, mu berdosa. Maka orang tu buat benda tu minum arak tak berdosa. Pasal tidak diberitahu dan dia duduk jauh daripada Islam. Bila jauh pada Islam, contoh duduk di kutub utara, dia duduk di hutang Amazon, tak ada siapa orang ajar agama, maka diberi keuzuran. Kita orang ajar ramai. Ramai tak saudara kawan-kawan kita tak mari dengar, tak mari belajar, ramai tak? Jadi kita sangka baik mungkin mereka Amazon mahal lagi. Kata Syekhul Islam iaitu Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib, bahawasanya tiada jadi kafir orang yang berkata bagi samanya Islam, mudah-mudahan ditanggali Allah Ta'ala akan dikau akan iman. Atau berkata ia bagi orang yang kafir, mudah-mudahan jangan diberi Allah Ta'ala akan dikau beriman. Tetapi masalah ini bersalahan ulama' pada mengkafirkan orang yang mengata seperti demikian itu. Sebagiannya hendaklah dijauhi daripada mengata perkataan itu. Baik, ada orang kafir nak masuk Islam, nampak? Ada orang kafir dia tak nak masuk Islam. Maka orang tu dia kata biar mu kekal dalam kafir. Nampak? Dia nak marah sangat ke orang kafir tu, mu ni biar molek kekal dalam kafir. Mana lagi? Maknanya gitu. Kalau masuk Islam jadi tak kena azab pula, saja hak angak mu ni. Biar kekal lah kafir jadi kalau kata gitu khilaf ulama. Tengah ulama kata gitu tidak kafir. Tengah ulama kata kafir. Jadi jangan kata. Bak orang kafir kita kena kata gini, mudah-mudahan dia masuk Islam. Bila dia hidup, kalau mati dah tidak ada mudah-mudahan. Mati dah mudah-mudahan masuk syurga. Tak boleh kata gitu, haram, dosa besar. Kerana menyalahi janji Allah. Janji Allah bila orang kafir sudah mati, maka tiada syurga baginya. Kita boleh kata orang kafir masih hidup, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Masih hidup boleh kata. Dengan sebab dapat hidayah. Mudah-mudahan dia mati bila-bila Islam. Mudah-mudahan dia dapat hidayah suatu masa nanti. Boleh. Adapun sudah mati, kita nak kata mudah-mudahan Allah ampun dosa, Tuhan marah. Dan demikian lagi tiada jadi kafir orang yang masuk ke negeri kafir harbi dan minum arak seperti mereka itu kafir harbi, dan makan daging babi ia seperti mereka itu, melainkan jika dia halalkan akan perbuatan, maka jadilah ia orang itu orang kafir. Baik, orang Islam duduk di negara kafir, makan macam kafir, ni biasa berlaku. Faham tak ke? Duduk di Jerman, duduk di Norway, duduk di Amerika, duduk di UK, makan babi. Bukan makan babi mana babi seekor lagi. Tu jarang berlaku. Faham tak? Orang Islam masuk dalam restoran dekat perang, minta hidung babi celup tepung 3. Orang tak minta gitu orang Islam. Biasa dia makan benda-benda yang dia tidak herau. Masalah lagi daging yang letak dalam makanan. Situ kes makan babi banyak berlaku. Minta hamburger ni boleh. Babi burger babi. Nampak? Dia tengok comel, tulis hamburger 1. lagi. Dah banyak kan gitu. Ataupun jenis orang kata ni tak boleh makan ni, ada ingredient ada babi ni, liwat dak era je. Atau rasa sikit nak tengok babi lagu mana, tahu dah dosa biarlah rasa sikit, sedaplah pula.
Faham tak? Contohnya. Atau minum arak, biasalah. Pergi negeri orang kafir jadi macam orang kafir. Dia tak kafir, dia beriman dengan Allah. Dia tak semayang di gereja, tak masuk Kristian, Islam lagi, tapi fasik hukumnya, tidak kafir. Ramai tak orang Islam minum arak? Ramai. Tak usah kata duduk di Jerman, duduk Malaysia minum arak. Orang Arab Saudi. Ni saya tengok dalam satu majalah Life. Tahu tak majalah Life? LIFE, majalah orang putih lah. Dia ada satu artikel tu kisah orang-orang Arab, pemuda-pemuda Arab yang tidak boleh minum arak di negara mereka, pergi bercuti minum arak di Beirut, Lebanon. Gambar tu gambar restoran yang tunjuk ada orang pakai jubah, tak beberapa keping gambar pada restoran yang berlainan pakai jubah, pakai gas, pakai serban merah, duk minum arak ramai-ramai. Cerita dia tu, mereka ni dak bercuti datang ke Beirut, kerana di Beirut hak haram di Saudi, halal di Beirut. Beirut kan negara Kristian. Faham tak? Lebanon hak perang. Faham tak ke? Negara tu separuh Islam, separuh Kristian, separuh Syiah. Bagi tiga. Jadi arak, judi, disko, kelab malam banyaklah di Beirut. Boleh Google. Faham? Sekarang pun banyaklah. Jadi pergi minum situ. Nampak? Pergi minum situ. Di Arab Saudi tak boleh. Tak boleh minum. Faham? Tak ada di kedai-kedai gitu nak happy. Faham? Kalau kita minum kopi, orang panggil ngopi. Kalau minum teh, ngeteh. Dia panggil ngorok. Minum arak, ngorok air. Faham? Nampak gua ni ke dia. Tapi jadi kafir tak? Duk minum arak di Beirut, di Lebanon, di New York, di London. Tak jadi kafir. Dia panggil Islam perah pasang. Macam kita kot dah. Dia minum arak, kita buat dosa lain. Benda kita dosa. Ngupak. Betul tak? Ngupak dosa tak? Pasang tak? Pasang tak? Dah pergi Beirut. Betul tak? Itu contoh. Nak cerita. Lagi minum arak di nu ramai-ramai. Nak buat kau ni. Peraturan tetap kena buat. Tak? Walaupun di Malaysia kalau kita buat undang-undang orang Islam tak boleh minum arak, orang Islam akan pergi minum arak di Thailand, di Singapura, tentu halnya terpulang. Faham lagi? Peraturan kita kena buat. Nampak? Sebab ada seorang ustaz di Terengganu ni, dia cakap dalam radio. Dia kata kita kalau kita buat hudud pun tak guna tau. Sebab orang akan ada buat maksiat tu di luar Malaysia. Dia akan pergi buat di luar Malaysia. Contoh ni di Thailand. Kita dengar ustaz tu cakap dalam radio. Ada dia ngajar sejik Tiapung. Nampak? Ni Dajjal akhir zaman. Dajjal jadi ustaz. Dajjal. Faham? Jadi tak guna kita buat peraturan di sekolah. Faham? Di sekolah tidak dibenarkan buat gini-gini. Ada tak peraturan? Buang belaka peraturan di sekolah. Sebab apa? Sebab apa kena buang? Sebab kalau kita larang pula nak dia buat di luar sekolah. Lalah hancur tak dunia? Hancur lebu. Mak ngupak. Ayah kata, "Hei, tak baik ngupak kau. Dosa." Anak kata, "Jangan larang ya. Sia-sia." Kalau larang laki dia ngupak luar rumah. Kita tapar tak anak kita gitu. Natang bodoh khapma wisuti. Dah, luar lain. Peraturan tetap kena buat. Lepas tu ada peraturan di kilang, di pejabat ada peraturan. Dan demikian lagi tiada jadi kafir orang berkata penglihat aku akan dikau seperti melihat malakul maut. Tersebut dalam kitab Syu'bah. Barang siapa menyerupakan orang zalim dengan malaikat Zabaniyah atau menyerupakan orang jahat
berupa dengan munkar wa nakir atau menyerupakan serunya dengan malakul maut. Jihad ni pada pihak menghinakan, jadilah ia seorang kafir, iaitu zahir. Maka kata Syekh Mazjad dalam ubat, iaitu syarah ubat, barang siapa melebihkan wali atas Nabi atau menyangka bahawa sifat rububiyah, apabila zahir ia sifat rububiyah atas hamba, niscaya terangkatlah daripada seseorang segala hukum taklif syarak. Baik, lagi perkataan yang kita kena jaga. Kita nak marah sangat ke orang, kata mu ni jahat macam malakul maut, jangan kata gitu. Kerana ada sebagian ulama mengukurkan kata gitu jadi kafir. Setengah ulama kata kalau kata gitu niat menghinakan malakul maut, jadi kafir. Kerana malakul maut, malakul apa saja, malaikat-malaikat Allah tidak ada sesuatu yang hina, mulia belaka. Nak marah sangat ke kawan ni jahat sangat, mu ni jahat macam muka nakir, jadi seolah-olah muka nakir tu jahat, jangan kata gitu. Kalau kita nak mempelekehkan malaikat Allah, batal Islam kita. Bodohnya mukamu, aku tengok learning. Macam Zabaniyah, macam jaga neraka. Jangan kata gitu. Kata benda lain, jangan. Benda-benda yang tak boleh harap. Dia dunia hidup kita ni boleh gurau, tapi dia ada sempadan. Boleh kari makan, dia ada sempadan. Boleh jamu, ada sempadan. Boleh bersokang, ada sempadan. Itulah Islam namanya. Jangan kata hodoh-hodoh seperti malaikat. Dan kalau kata comel pula, comel muka orang tu macam malaikat, baiknya perangai macam malaikat, tak apa. Kerana menyerupakan wajah syabah dia tu benda yang baik. Dia bila kita kata awak ni seperti malaikat, mu ni jahat macam muka nakir, mu ni jahat macam muka nakir, awak jahat macam muka nakir. Dalam ilmu balaghah, kalang ni dipanggil kalang tashbih. Faham? Ada satu ilmu suku dalam pang ilmu balaghah, dia panggil bab tashbih. Bab tashbih ni luar lah. Tashbih ni dia ada 4 syarat nak menyerupakan. Awak seperti bulan purnama. Zaid seperti singa. Contoh. Raja itu seperti harimau. Faham? Jadi bila kata menyerupakan sesuatu kepada sesuatu, faham tak lagi? Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu memang satu perkara kalam lapah yang sokmo kita sebut dalam hidup kita. Pernah tak kita serupakan sesuatu dengan sesuatu, Cik Mat? Dalam mu cakap, mu kata benda. Kata ke siapa? Mu kata kan? Mu ni bekeng macam rima. Awak ni bekeng macam rima. Dia panggil kalam ni kalam tashbih. Kalam tashbih ni dia ada 4 syarat. Dia ada musyabah, musyabah bih, wajah syabah, ada tu tashbih. Dia kena ada. Faham? Yang penting sekali ialah ada wajah syabah itu. Rupa mana yang diserupakan? Dalam kalam Cik Mat ada dah. Dalam kalam Cik Mat, awak bekeng macam rima. Awak panggil musyabah. Bekeng itu wajah syabah, seperti ada tu tashbih. Rima al-musyabah bih. Faham lagi? Jadi nampak situ awak bekeng macam rima. Kena tak ada masalah. Awak uduh macam malaikat. Bila wajah syabah itu benda yang tidak boleh kita kata pada benda yang mulia, maka hukumnya dilarang. Malaikat ni benda uduh ke benda comel? Benda comel. Hak uduh benda iblis. Nampak tak? Atu syaitan. Jadi baiknya orang tu macam malaikat. Malaikat baik tak? Baik lah. Jadi kita kata orang baik macam malaikat, tak salah. Cuma ulama kata biarlah orang tu baik sungguh. Jangan orang tu jahat, manaung kita kata macam malaikat. Faham tak lagi? Kawan tu jahat. Naik umur harga barang, kita kata macam malaikat. Dan yang terakhir sekali dia kata gini. Dia kata kita ni bila masuklah maknanya nur rububiyah ataupun hakikat rububiyah, hak-hak ketuhanan, kita mahir dah
Kita sebati dah dengan ilmu ketuhanan. Kita aling dah. Kita zikir sokmo sampai kita dak cerah tangga dah dengan Tuhan ni. Maka kita tak wajib dah semayang bang. Orang gini jadi kafir. Banyak ni ilmu nukir dia panggil, ilmu ajaran sesat. Dia dah tu duduk masjid sendiri amal duduk mayang dia. Tu tak siapa lagi hakikat. Tu tarah level bawah baru. Nampak primary dia panggil. Nampak kelas rendah baru. Tok guru hamba kelas tinggi dah. Dia sebenar-benar hakikat dah. Hakikat terperi mengenal diri, diri dalam diri, di luar diri, ada di dalam diri, terjumpa diri, di luar diri kita hilang diri, maka di dalam diri hilang diri di dalam diri. Pening kepala. Hakikat tinggi gitu bolok wak habis dah gitu. Jadi tok guru aku dak wajib mayang dah. Memanglah kafir tak nak dah. Faham lagi? Jangan kata lagu tu. Makam tinggi lagi sekali, bukan makam ustaz, bukan makam imam masjid, bukan makam tertinggi namanya habib atau panggil syekh atau murabbi. Makam tertinggi bukan makam apa benda ni, tuan guru, doktor PhD. Makam tertinggi namanya Rasulullah. Tu tinggi kali martabat. Pakak tinggi kali Rasulullah. Faham Maka Rasul ni masa dia sakit mayang tau. Semayang bergerak, orang heret, Nabi piping nak semayang, Nabi tak bangun tak boleh. Orang akad tolong bangun. Faham lagi? Maka Nabi semayang dah keadaan sakit. Hak tinggi kali pun semayang, tu guru mu dak wajib semayang ambo. Nampak tak lagi? Beh pada Nabi. Jengkreng lah namanya. Atau didakwanya bahawasanya ia melihat Allah. Wallahu a'lam.